Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mazura Azaliza binti Mazlan. Nombor metrik 294996 akan membentangkan pengenalan bagi laporan ini. Tujuan kajian ini adalah untuk menilai pelaksanaan program Indeks Accountability Penjawat Awam dalam pengurusan kewangan di Selangor. Kajian ini berdasarkan laporan Ketua Audit Negara dari tahun 2007 sehingga 2018. Kajian ini juga mengandungi teguran-teguran kewangan, audit penyata kewangan dan show audit. Program ini juga telah memberi kesan yang baik dalam peningkatan prestasi pengurusan kewangan. Nama saya Maren, metrik nombor 287273. Penyataan masalah. Penjawat awam membentuk tulang belakang pentadbiran awam dan perkhidmatan awam dan memainkan peranan penting dalam memastikan kecekapan dan keberkesanan pentadbiran negara. Integriti penjawat awam merupakan aspek penting dalam meningkatkan kepercayaan, keyakinan, kredibiliti orang ramai dalam kerajaan. Bagaimanapun, analisis laporan Ketua Audit Negara Negeri Selangor dari 2007 hingga 2018 menyadari pelbagai isu fiskal yang dibenderakan. Masalah ini bukan sahaja menggambarkan kelemahan dalam pengurusan fiskal negeri dan entiti awam tetapi juga menimbulkan cabaran kepada integriti dan accountability pegawai. Isu fiskal yang kontroversi termasuk penyalahgunaan kuasa, ketidakpatuhan peraturan, kekurangan ketulusan, kecekapan, pembaziran sumber dan kehilangan dana awam. Kepentingan mengatasi masalah ini semakin jelas meningkatkan kita tentang keperluan untuk meningkatkan budaya kerja pejabat awam, mengekalkan moral dan etika yang kukuh dan mengalahkan semangat patriotisme dalam melaksanakan tugas mereka. Selain itu, kajian selidik ini juga menonjolkan kekurangan inisiatif dalam kesadaran dalam kalangan penjawat awam untuk budaya kerja yang lebih baik. Tumpuan juga diberikan kepada keberanian menangani rasuah sebagai jenayah berat dan memastikan jenayah sebegini dihukum dengan sewajarnya dalam bidang tindakan tata tertib. Oleh itu, kajian itu bertujuan untuk mendalami isu kewangannya yang dicatatkan oleh LKN Selangor dari tahun 2000 hingga 2018 dengan tumpuan khusus terhadap kesan terhadap integriti pegawai. Objektif kajian yang pertama ialah mengenal pasti jenis teguran-teguran kewangan ke atas kewangan Kerajaan Negeri Selangor bagi tahun 2007 sehingga 2018. Yang kedua ialah mengenal pasti jenis sijil audit penyata kewangan yang dikemukakan oleh laporan Ketua Audit Negara kepada pihak berkuasa tempatan Selangor bagi tahun 2007 sehingga 2018. Yang ketiga ialah mengenal pasti Indeks Accountability Pengurusan Kewangan PBT Selangor bagi tahun 2007 sehingga 2018. Yang terakhir ialah mengenal pasti show audit prestasi pengurusan kewangan oleh Negeri Selangor dari tahun 2007 sehingga 2014. Teguran-teguran kewangan. Teguran kewangan diterima daripada Ketua Audit Negara berhubung ketidakpatuhan pihak berkuasa kewangan kerajaan seperti Kerajaan Negeri Selangor dan badan berkanun seperti Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor (PKPS). Penyata kewangan Kerajaan Negeri Selangor tidak mencerminkan dengan tepat perbelanjaan operasi dan modal yang diperuntukkan oleh kerajaan. Persekutuan disebab oleh kegagalan Pejabat Cukai Negeri Selangor dalam mengemaskini rekod perakuan secara teliti. PKPS juga menghadapi masalah serius seperti salah pengiraan, penilaian yang tidak mencukupi, pengiktirafan yang tidak memadai, maklumat yang tidak lengkap dan pendedahan yang kurang memadai dalam penyata kewangan mereka. Jabatan kerajaan di Selangor termasuk PKNS, PKPS, PKPs dan PKIMS turut mengalami isu kewangan yang serius. Penyata kewangan tidak mencerminkan sepenuhnya peruntukan perbelanjaan dan modal oleh kerajaan persekutuan, terutamanya disebabkan oleh kegagalan Pejabat Cukai Negeri Selangor dan menyelenggara rekod perekonomian. Ketidakketulusan dan integriti dalam pengurusan kewangan syarikat seperti PKNS, PKPS, PKPIS dan PKINS menjadi isu utama dengan kesalahan pengiraan, penilaian tidak sesuai dan kekurangan dalam pengiktirafan. Keperluan untuk meningkatkan integriti dan ketulusan dalam pengurusan kewangan syarikat menjadi penekanan penting. Seterusnya, kita beralih pula kepada sijil audit penyata kewangan. Terdapat dua elemen iaitu sijil audit tanpa teguran dan sijil audit berteguran. Bagi sijil audit tanpa teguran menyatakan tentang keupayaan juru-audit yang mengemukakan penyata kewangan yang adil dan saksama dalam mengurus kewangan dalam setiap agensi. Kandungan penyata kewangan tersebut dilihat mematuhi setiap piawaian yang ditetapkan dengan menunjukkan prestasi kedudukan kewangan yang baik dan majlis tersebut dapat membuat sebarang penambahbaikan ke atas pengurusan kewangan dengan mudah. Antara elemen yang dititikberatkan untuk menjadikan sijil audit itu tidak menerima sebarang teguran iaitu mempunyai perenggan penegasan perkara,
yang memperlihatkan sesuatu kandungan yang dikemukakan di dalam pianto kewangan itu bersesuaian. Yang seterusnya, perenggan hal-hal lain iaitu menyatakan perkara lain selain yang dikemukakan seperti bidang kuasa juraaudit, sijil audit dan pemahaman pihak lain tentang nyata audit yang dikemukakan. Dan seterusnya, perenggan perkara utama audit iaitu dia menerangkan berkenaan memberi penegasan tentang sebarang permasalahan yang timbul dikemukakan dahulu kepada pihak yang bertanggungjawab dan keadaan segera untuk menyelesaikannya. Seterusnya, bagi sijil audit berteguran pula, sijil audit berteguran memperlihatkan juraaudit telah mengemukakan penyataan yang salah dalam kandungan pianto kewangan. Juraaudit telah menyatakan bahawa kemungkinan berlaku kesalahan ketika pianto kewangan itu dibuat di mana maklumat yang dinyatakan tidak dikenal pasti dengan sebaiknya. Selain itu, berlaku ketidaktelusan dalam kalangan pihak yang terlibat hingga menyebabkan sesuatu pengurusan kewangan itu tidak dapat dilaksanakan dengan cekap. Dengan itu, sijil audit berteguran ini diberikan oleh pihak yang bertanggungjawab untuk memastikan setiap agensi tersebut menjalankan penambahbaikan ke atas pianto kewangan yang dikemukakan. Assalamualaikum, saya Nurul Hawa binti Arban, memetrik 27275 dan saya akan menerangkan mengenai kaedah lepas penerapan indeks accountability. Accountability pengurusan kewangan di peringkat kementerian, jabatan dan agensi awam dapat diukur melalui pelaksanaan indeks accountability IA. Bagi mengukur tahap accountability di semua peringkat kerajaan, Jabatan Audit Negara menjalankan tugas operasi pada setiap tahun dengan melakukan pemeriksaan audit terhadap penyata kewangan kerajaan negeri melalui pematuhan undang-undang dan peraturan kewangan. Seterusnya, membentangkan laporan tersebut di Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Operasi pemeriksaan audit yang dijalankan adalah selaras dengan Seksyen 5 dan Seksyen 6 Akta Audit 1957. Pelaksanaan IA di peringkat kerajaan adalah penting kerana program ini dapat memotivasikan penjawat-penjawat awam untuk sentiasa mematuhi undang-undang yang ditetapkan oleh kerajaan bagi memperkukuhkan kedudukan kewangan negara. Pelaksanaan program IA ini berfungsi untuk mengukur accountability jabatan dan agensi negeri berdasarkan pemberian markah yang merujuk kepada jadual 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nura Amirah binti Muhammad Aruz Syamuddin dan nombor metrik saya 294873. Saya akan menerangkan berkenaan show audit. Show audit atau cadangan audit merujuk kepada panduan yang diberikan oleh Ketua Audit Negara selepas melakukan audit terhadap kewangan dan operasi kerajaan. Laporan ini menilai pengurusan kewangan, pematuhan undang dan keberkesanan operasi kerajaan dalam konteks laporan Ketua Audit Negara untuk negeri tertentu. Show audit boleh mencakup pelbagai aspek seperti cadangan perubahan dalam amalan pelaporan kewangan, peningkatan proses pengurusan kewangan atau sokongan terhadap tabir urus dan accountability. Tujuan utama show audit adalah membantu kerajaan menjadi lebih bertanggungjawab dan mencapai prestasi yang lebih baik, memastikan penggunaan efektif dana awam serta pematuhan terhadap undang-undang yang berkenaan. Secara umumnya, laporan Ketua Audit Negara merupakan alat penting untuk memantau kewangan kerajaan dan mendorong keterbukaan. Show audit membentuk asas bagi sebarang langkah pembetulan atau penyesuaian dasar yang mungkin dilaksanakan oleh kerajaan. Pelaksanaan cadangan audit dijangka akan meningkatkan prestasi keseluruhan organisasi kerajaan dan pengurusan kewangan. Dapatan dan analisis kajian, teguran-teguran kewangan. Laporan Pejabat Ketua Audit Negara LKN berhubung laporan kewangan Kerajaan Negeri Selangor dan agensi negeri bagi tahun 2021 disiarkan dalam Akhbar Dewan Rakyat bertarikh 6 Oktober 2022. Pengauditan aktiviti jabatan dan agensi kerajaan iaitu audit prestasi yang dijalankan di bawah Seksyen 6D Akta Audit 1957. Pengauditan pengurusan perniagaan kerajaan dijalankan di bawah Seksyen 5/1D Akta Audit 1957 dan Perintah Audit Akaun Korporat 2017.
dikeluarkan pada 30 September 2017. Audit akaun kerajaan negeri dilaksanakan di bawah Seksyen 51A Akta Audit 1957 yang menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit akaun kesatuan dalam negeri. LKAN bagi penyata kewangan 2021, Kerajaan Negeri Selangor dan agensi negeri mengandungi antara lain perkara penting berikut. Pendapat tidak wajar telah dinyatakan berhubung pengakuan penyata kewangan. Kerajaan Negeri Selangor bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2021. Secara keseluruhan, laporan kewangan menyediakan gambaran yang tepat yang seksama tentang kedudukan kewangan negeri dan penyata kewangan adalah lengkap dan terkini. Secara keseluruhannya, Laporan kewangan menyediakan gambaran yang tepat dan seksama tentang kedudukan kewangan negeri dan penyata kewangan dengan lengkap yang terkini. Mengikut analisis kewangan Kerajaan Negeri Selangor, jumlah hutang awam menurun sebanyak RM1.073 bilion atau 97.1% daripada RM1.105 bilion pada tahun 2022 kepada RM31.51 juta pada 2021. Terima kasih. Seterusnya, kita beralih pula kepada sijil audit penyata kewangan PBT Selangor dari tahun 2007 hingga 2018. Berdasarkan jada 2, sijil tanpa teguran yang dikemukakan oleh pihak Jabatan Audit Negara telah mencatat sebanyak 100% iaitu kekerapan sebanyak 12 dalam tempoh 12 tahun kepada Majlis Daerah Kuala Selangor, Majlis Daerah Bandaran Selayang, Majlis Perbandaran Kajang, Majlis Daerah Kuala Langit, Majlis Daerah Hulu Selangor dan Majlis Perbandaran Kelang. Sebaliknya, bagi sijil berteguran telah dikeluarkan sebanyak 8% kepada Majlis Daerah Sabak Bernam, Majlis Perbandaran Ampang Jaya dan Majlis Perbandaran Subang Jaya, 42% kepada Majlis Bandaraya Shah Alam, 25% kepada Majlis Perbandaran Sepang, 17% kepada Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Jada 3 pula menunjukkan antara teguran kelemahan pengurusan kewangan yang dibuat oleh PBT berkenaan. Bagi jada 3, justifikasi sijil berteguran yang dikeluarkan oleh Jabatan Audit Negara kepada pihak berkuasa tempatan bagi tahun 2007 hingga 2018. Bagi Majlis Daerah Sabak Bernam, pengurusan kewangan tidak memuaskan, tidak dapat menyediakan laporan penuh bagi baki, laporan pengumuran penghutang dan penghutang pelbagai iaitu sebanyak 1.23 juta dan 4.59 juta ringgit. Bagi Majlis Perbandaran Ampang Jaya pula, pengurusan kewangan juga tidak memuaskan dan pihak MPAJ tidak mengakamkan harta tanah milik MPAJ iaitu 30 unit apartmen council home di Desa Lembah Pantai berjumlah 78.52 juta. Bagi Majlis Perbandaran Subang Jaya pula, pengurusan kewangan tidak memuaskan. Dia juga tidak mampu menyelesaikan tunggakan hasil yang bernilai 1.59 juta. Oleh hal yang demikian, ia tidak dapat disahkan dengan senarai penghutang. Seterusnya, bagi Majlis Bandaraya Shah Alam pula, pengurusan kewangan tidak memuaskan. Ia pula timbul keraguan dalam kedudukan kewangan agensi terhadap kemampuan agensi menjalankan operasi sebagai satu entiti usaha yang berterusan. Ia juga tidak mengemukakan dokumen hak milik ke atas 30 bidang tanah dan 9 buah bangunan pada nilai buku berjumlah 18.50 juta dan 95.19 juta ringgit untuk diaudit. Ia juga tidak mengemukakan dokumen hak milik ke atas 36 bidang tanah yang diterima dari kerajaan dan 5 hartanah yang dibeli dari syarikat swasta pada nilai buku berjumlah 30.44 juta untuk diaudit. Majlis Perbandaran Sepang pula, pengurusan kewangan tidak memuaskan. Pegawai penilai tidak memeriksa dan memantau daftar mes setiap hari dengan buku tunai. Seterusnya, bagi Majlis Bandaraya Petaling Jaya, pengurusan kewangan juga tidak memuaskan. Penyata kewangan yang dikemukakan oleh pihak PBT pada 2008 telah mengalami peningkatan tunggakan cukai taksiran antara 5% hingga 44% berbanding dengan tahun 2007. Berdasarkan analisis yang dijalankan, terdapat 6 majlis di bawah PBT yang menunjukkan prestasi yang baik sehingga tidak diberi sebarang sijil berteguran terhadap penyata kewangan iaitu Majlis Daerah Kuala Selangor, Majlis Perbandaran
Selayang, Majlis Perbandaran Kajang, Majlis Daerah Kuala Langat, Majlis Daerah Hulu Selangor dan Majlis Perbandaran Kelang. Sebaliknya, majlis-majlis tersebut diberi sijil tanpa teguran sepanjang tahun 2007 hingga 2018. Seterusnya, saya akan membincangkan analisis kajian berkaitan penerapan indeks accountability. Bagi mencapai objektif yang ketiga, perbincangan diteruskan dengan mengenal pasti tahap penerapan IA pengurusan kewangan. Program IA yang dilakukan pada setiap tahun ini adalah untuk menilai tahap accountability berdasarkan markah yang diberi terhadap pematuhan undang-undang pengurusan kewangan di peringkat PBT Selangor. Penerapan IA dari segi permarkahan dianalisis berdasarkan 5 tahap prestasi. Jadual 3 menunjukkan markah penerapan IA bagi 12 PBT di Selangor bagi tahun 2007 hingga tahun 2018. Berdasarkan jadual 4 pada tahun 2007 hingga tahun 2009, pemarkahan penerapan IA terhadap pengurusan kewangan di peringkat PBT Selangor dapat diklasifikasikan sebagai tahap sedia. Hal ini disebabkan oleh terdapat 6 PBT negeri Selangor telah menerima markah yang baik dalam lingkungan 3 tahun tersebut. Ini dapat dibuktikan pada tahun 2007, Majlis Perbandaran Selayang telah mendapat markah IA sebanyak 78% dan diikuti dengan Majlis Perbandaran Hulu Selangor yang mendapat markah IA sebanyak 73%. Pada tahun berikutnya, iaitu 2008, prestasi bagi memperoleh markah baik dikekalkan apabila Majlis Perbandaran Kuala Selangor mendapat markah IA sebanyak 71.2%. Bukan itu sahaja, nilai pemarkahan IA juga telah meningkat apabila Majlis Perbandaran Kajang memperoleh markah IA sebanyak 81.4%. Bermula pada tahun 2010, PBT Negeri Selangor telah berjaya untuk menunjukkan peningkatan prestasi dengan menerima markah IA dengan tahap sangat baik. Ini dapat dibuktikan apabila Majlis Perbandaran Selayang mencatat markah IA sebanyak 92.10% dan diikuti rapat oleh Majlis Perbandaran Apang Jaya yang mencatat markah IA sebanyak 92.50% bagi tahun berikutnya. Iaitu bagi tugas tempoh tahun berikut, Selangor berjaya untuk mengekalkan prestasi dan momentum apabila berjaya mendapat markah yang cemerlang bagi mengekalkan prestasi kedudukan kewangan mereka. Untuk bahagian analisis show audit, antara 2007 dan 2014, Jabatan Negeri Selangor mengalami perubahan besar dalam pengurusan kewangan. Hasil analisis show audit menunjukkan perkembangan dalam beberapa aspek utama. Pertama, terdapat peningkatan ketara dalam pemahaman dan penumpuan terhadap struktur, pengurusan dan pentadbiran organisasi, khususnya dalam fungsi jawatan kuasa. Kedua, perbincangan yang mendalam oleh jawatan kuasa pengurusan kewangan dan akaun menunjukkan peningkatan kesedaran terhadap isu-isu audit, membentuk persekitaran yang lebih responsif terhadap cadangan pihak berkuasa. Selanjutnya, usaha untuk mematuhi perkeliling pembendaharaan, fokus terhadap pengurusan aset alih kerajaan dan memberi peluang latihan untuk meningkatkan kualiti pengurusan aset dan perkhidmatan. Peranan yang diperluaskan bagi ketua jabatan atau ketua agensi menunjukkan tanggungjawab dan kepimpinan yang tinggi dalam menangani cabaran pengurusan kewangan. Akhirnya, penumpuan pada latihan berterusan menegaskan komitmen untuk meningkatkan kecekapan dan keupayaan pegawai dalam pengurusan kewangan. Secara keseluruhan, hasil analisis show audit menunjukkan cadangan untuk usaha berterusan dalam meningkatkan struktur kepimpinan, pematuhan dan kecekapan dalam pengurusan kewangan di peringkat Jabatan Negeri Selangor. Kesimpulannya, kajian audit ini telah membuktikan indeks accountability pengurusan kewangan negeri Selangor menunjukkan peningkatan yang baik. Kesan tersebut juga telah mencerminkan kecekapan PBT Selangor dalam menjaga pengurusan kewangan. Teguran dari Jabatan Audit Negara kepada PBT Selangor juga menunjukkan peningkatan positif terutamanya dalam aspek accountability. Tahap accountability pengurusan awam hendaklah dikekalkan agar dapat mengekalkan tadbir urusan cemerlang dan memperoleh kepercayaan masyarakat.